Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti pelajaran ke-15 bahagian ibadah tingkatan 2 dengan tajuknya khutbah Jumaat. Di bawah tajuk ini kita akan bincangkan tentang maksud khutbah Jumaat dan hukumnya, syarat-syarat sah khutbah Jumaat, rukun khutbah Jumaat, perkara-perkara sunat khutbah Jumaat, adab-adab ketika mendengar khutbah serta amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Pertamanya, marilah kita lihat apakah maksud khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ialah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat-syarat tertentu. Hukum khutbah Jumaat adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Ini bermakna khutbah Jumaat mesti dibaca. Jika khutbah Jumaat tidak dibaca, maka solat Jumaat juga tidak sah. Seterusnya kita lihat syarat sah khutbah Jumaat. Syarat untuk khatib, iaitu orang yang menyampaikan khutbah Jumaat ialah yang pertama, khatib mestilah menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri jika mampu dan duduk di antara dua khutbah. Maksudnya, selepas selesai menyampaikan khutbah yang pertama, khatib perlu duduk seketika, kemudian bangun semula untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Syarat khatib yang kedua ialah khutbah mestilah disampaikan sebelum solat Jumaat. Yang ketiga, rukun khutbah mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Khutbah boleh disampaikan dalam apa-apa bahasa sekalipun, tetapi rukun khutbah mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Kita akan lihat sama-sama apakah yang dikatakan sebagai rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama ialah memuji Allah. Mesti disebut dalam bahasa Arab, sekurang-kurangnya menyebut perkataan Alhamdulillah. Yang kedua, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mesti dalam bahasa Arab. Sekurang-kurangnya khatib menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, khatib juga perlu memberi nasihat supaya bertakwa dengan menyebut perkataan ittaqullah. Yang keempat, khatib perlu membaca satu ayat Al-Quran pada salah satu daripada dua rukun khutbah, iaitu membaca ayat Al-Quran sama ada pada khutbah yang pertama ataupun pada khutbah yang kedua. Yang kelima, khatib juga perlu membaca doa untuk orang Islam pada khutbah yang kedua, juga dalam bahasa Arab. Sekurang-kurangnya dia membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi kelima-lima perkara ini mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Seterusnya Ustazah akan tunjuk sampel khutbah Jumaat, khutbah pertama dan khutbah kedua. Kita mula dengan khutbah yang pertama. Khutbah pertama mula dengan ucapan Alhamdulillahirabbilalamin. Ini adalah memuji Allah dalam bahasa Arab. Seterusnya diikuti dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah selawat kepada Nabi. Juga dalam bahasa Arab. Yang ketiga diikuti dengan perkataan ittaqullah, iaitu nasihat supaya bertakwa. Dan dalam khutbah yang pertama ini ada satu ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dibaca dalam khutbah yang pertama. Di sini dah ada 4 dah rukun khutbah Jumaat. Seterusnya kita lihat pula dalam khutbah yang kedua. Khutbah kedua sama juga, yang 3 pertama ni diulang. Memuji Allah, kemudian diikuti dengan selawat dan nasihat supaya bertakwa. Kemudian dalam khutbah yang kedua ini akan ada doa untuk orang-orang Islam. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua. Jelas ni nampak, 5 rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab.
Okey, seterusnya kita sambung lagi. Syarat khatib yang keempat ialah suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Jadi khatib mestilah suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, dan mestilah bersih daripada segala najis serta menutup aurat. Okey, seterusnya kita lihat pula syarat-syarat untuk khutbah. Yang pertama, berturut-turut antara rukun khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan solat. Maknanya ialah rukun-rukun khutbah yang kita sebut tadi, ada 5 rukun tadi. Kelima-lima rukun tadi mestilah berturut-turut. Okey, mula dengan memuji Allah, kemudian selawat, kemudiannya mengingatkan umat Islam supaya bertakwa pada Allah, kemudian baca sepotong ayat, kemudian last sekali berdoa untuk umat Islam. Mesti berturut-turut. Kemudian antara khutbah pula, khutbah pertama kemudian diikuti dengan khutbah kedua. Kemudian barulah boleh menunaikan solat Jumaat. Okey, untuk memudahkan kamu faham lagi, Ustazah akan tunjukkan jadual. Okey, bila masuk waktu zuhur selepas azan tu, okey, khutbah pertama akan dimulakan. Mana khutbah pertama mula dengan memuji Allah, kemudian diikuti dengan selawat. Okey, nasihat supaya bertakwa. Okey, kemudian baca sepotong ayat Al-Quran. Okey, selesai untuk khutbah pertama, disambung pula dengan khutbah yang kedua. Okey, ulang balik memuji Allah, selawat, kemudian diikuti dengan nasihat supaya bertakwa, dan yang terakhir ialah berdoa untuk orang Islam. Selesai khutbah yang kedua, barulah diikuti dengan solat Jumaat. Okey, Ustazah harap kamu faham apa yang Ustazah sampaikan. Okey, seterusnya kita lihat pula syarat sah khutbah Jumaat. Okey, yang kedua. Syarat yang kedua ialah rukun khutbah mestilah didengar oleh 40 orang jemaah yang bermastautin, iaitu golongan yang wajib menunaikan solat Jumaat. Okey, rukun khutbah yang 5 perkara yang kita baca tadi mesti didengar oleh 40 jemaah yang bermastautin. Siapa jemaah yang bermastautin? Okey, kita dah belajar dalam tajuk yang lepas. Bermastautin maksudnya orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat dan tidak berhajat untuk berpindah. Okey, jadi mereka dikira orang yang wajib menunaikan solat Jumaat. Jadi rukun khutbah tadi mestilah didengari oleh 40 jemaah yang bermastautin ini. Okey, saya harap kamu jelas faham tentang syarat-syarat sah khutbah Jumaat. Okey, seterusnya kita lihat pula perkara-perkara sunat ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Perkara-perkara sunat ini kita akan lihat perkara sunat untuk khatib dan juga untuk makmum. Kita mulakan dengan perkara sunat untuk khatib. Yang pertama, khatib berkhutbah di atas mimbar. Okey. Jadi kalau berkhutbah, menyampaikan khutbah di atas mimbar, pahala lebih. Kalau tidak sampaikan di atas mimbar, berdiri saja kat depan tanpa mimbar, sah solat Jumaat, sah khutbah Jumaat, tapi kurang pahala. Atas mimbar lebih pahala. Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Okey, duduk seketika sebelum menyampaikan khutbah. Yang ketiga, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, memberi salam setelah naik ke atas mimbar. Ucap Assalamualaikum selepas naik atas mimbar tu. Okey, yang kelima, menguatkan suara agar khutbah didengar oleh lebih daripada 40 jemaah yang bermastautin. Okey, didengari oleh suara khatib tadi didengari oleh 40 jemaah yang bermastautin, itu adalah syarat sah. Tapi kalau suara tu diperkuatkan lagi dan dapat didengar oleh lebih daripada 40 jemaah, maka dapat pahala sunat. Yang keenam, memendekkan kedua-dua khutbah. Khutbah kedua sebaik-baiknya lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Okey, jadi di sini
kita digalakkan, khatib digalakkan menyampaikan khutbah yang pendek, ringkas dan padat. Okey, jangan baca terlalu panjang sehingga membosankan, sehingga menyebabkan orang jadi mengantuk, dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ketujuh ialah khatib disunatkan juga memegang tongkat dengan tangan kirinya. Kamu boleh tengok dalam gambar ni ada gambar khatib yang sedang memegang tongkat di tangan kirinya. Okey, seterusnya kita lihat pula perkara sunat untuk makmum. Okey, makmum, pendengar-pendengar, tengok dalam gambar kat bawah ni. Okey, apa makmum perlu buat? Okey, antara perkara sunat, amalan sunat dilakukan oleh makmum ialah yang pertama, mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib dengan penuh khusyuk, dengan fokus. Yang kedua, melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Jadi sekiranya kalau seorang ahli jemaah itu, makmum itu baru masuk, baru sampai ke masjid dalam keadaan khatib sedang menyampaikan khutbah, dia nak buat solat sunat tahiyatul masjid, boleh buat, tapi buat secara ringkas supaya selepas tu dia dapat dengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Okey, itulah perkara sunat diamalkan. Sekarang kita lihat pula adab-adab ketika mendengar khutbah. Okey. Adab yang pertama, bila dengar khutbah, beri fokus kepada isi kandungan khutbah. Fahami apa yang disampaikan oleh khatib. Yang kedua, diam dan tidak bercakap-cakap. Bercakap ketika khutbah disampaikan adalah makruh. Makruh maksudnya kurang pahala dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Yang kedua, tidak tidur semasa khutbah disampaikan. Sekiranya kamu rasa mengantuk, hendaklah berpindah ke tempat yang lain dengan syarat tidak mengganggu orang lain, tidak melangkah orang lain. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya menggunakan telefon. Khatib menyampaikan khutbah kat depan, kamu pula melihat telefon, melihat gadget. Itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Okey. Seterusnya pula kita lihat amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Okey, tengok gambar mat misai. Okey, jadi apa dia amalan sunat pada hari Jumaat? Yang pertama ialah memotong kuku. Jadi potong kuku dan juga potong misai. Itu amalan sunat yang pertama. Yang kedua ialah mencabut bulu ketiak. Jadi ada bulu ketiak, cabut pada hari Jumaat, dapat pahala sunat. Yang ketiga, menggunting bulu ari-ari. Apa itu bulu ari-ari? Bulu ari-ari ialah bulu yang tumbuh di kawasan kemaluan. Okey, faham ya? Okey, yang keempat ialah mandi sunat pada hari Jumaat. Jadi bangun pagi hari Jumaat, jangan lupa niat mandi sunat hari Jumaat, dapat pahala. Yang kelima, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Okey. Jadi sunat cari pakaian yang terbaik, yang terbaru, yang tercantik, okey, dan dipakai pada hari Jumaat, dapat pahala. Okey, seterusnya, okey, datang awal ke masjid, segera ke masjid. Jangan tunggu orang nak solat baru kita sampai ke masjid sehingga kita terlepas dengar khutbah. Okey, seterusnya, okey, bila dah sampai ke masjid, okey, jangan lepas peluang, tunaikan solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah. Okey, ini solat sunat rawatib ya. Okey. Seterusnya yang ke-8 ialah memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah dan berdoa. Okey, dan yang ke-9, okey, pada hari Jumaat kita juga disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Jadi ini adalah antara amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Jadi
tiba hari Jumaat nanti, okey, sama-samalah kita memperbanyakkan pahala dengan melakukan amalan-amalan yang disenaraikan di sini. Ya. Okey, seterusnya, okey, tibalah masa untuk kita buat penilaian. Adakah kamu memahami apa yang telah dipelajari tadi? Okey, kita lihat soalan-soalannya. Soalan pertama, nyatakan maksud khutbah Jumaat. Yang kedua, apakah hukum khutbah Jumaat? Ketiga, jelaskan 2 rukun khutbah Jumaat. Keempat, jelaskan 2 syarat sah khutbah Jumaat. Kelima, terangkan 2 adab mendengar khutbah Jumaat. Okey, seterusnya ada satu soalan kebat. Ustazah minta kamu jawab. Okey, soalannya. Jemaah pada hari ini sering menggunakan gadget ketika mendengar khutbah. Okey, gadget tahu kan? Telefon itulah. Okey, jadi jemaah hari ini sering menggunakan gadget ketika mendengar khutbah. Mengapakah keadaan ini sering berlaku? Huraikan. Jadi, bila sebut mengapa, berikan sebab. Kenapa perkara ini berlaku? Okey, jawapan kamu mesti ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, soalan-soalan ni kamu jawab dan kamu tulis pada kertas kajang dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa, seperti biasa, tulis nama pada kertas jawapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.